Bagaimana untuk mencipta sebuah borang untuk menghantar ke jurumah bagi banyak kelas? Saya Cikgu Cyril dan saya akan menerangkan tentang tips bagaimana anda boleh membuat ini dengan menggunakan Google Form. Okey, sebelum ini ada juga saya terangkan bagaimana untuk membuat satu borang. Okey, tetapi kalau kita ada banyak kelas dan kita tidak mahu membuka banyak form, mungkin ada baiknya kita menggunakan satu form sahaja untuk banyak kelas. Jadi pelajar akan cuma memilih satu form, masuk ke dalam satu form, memilih nama sendiri dan mereka boleh uploadkan kerja rumah mereka. Cara ini bagi saya berkesan kerana dia memudahkan cikgu untuk cek kerja rumah tersebut dengan hanya menggunakan satu form sahaja. Kalau kita menggunakan banyak form untuk banyak kelas, nanti kita kena cek satu persatu. Jadi cara yang ini adalah bagi saya mudahlah. Jadi tanpa membuang masa, cikgu lihatlah tips yang saya akan berikan di sini. Jadi untuk anda membuat sebuah borang untuk menghantar kerja rumah untuk banyak kelas, perlulah pergi kepada Google Drive dahulu, typekan drive.google.com dan pilihlah drive yang cikgu nak guna. Biasanya saya akan gunakan drive untuk KPM kerana ini adalah drive yang dibekalkan oleh kementerian dan storannya adalah tambahan. Selepas itu, cikgu boleh pergi kepada Create New Form. Okay, klik Google Form. Selepas itu akan dibukalah satu Google Form yang kosong. Di sini cikgu perlu menaip tajuk form tersebut dan ke sini menghantar kerja rumah. Sudah siap cikgu buat begini. Di bawah ini adalah soalan pertama. Okay, sebelum cikgu teruskan untuk mengisi bahagian soalan pertama ini, cikgu kena tahu bahawa ini adalah satu section, dikenali sebagai satu section. Dan jikalau cikgu ingin membuat untuk banyak kelas, cikgu perlu membuat banyak section sebenarnya. Jadi untuk create section yang seterusnya, cikgu create lah, saya akan buat untuk 3 kelas, jadi saya akan create 4 section. Sebab satu adalah section kelas yang utama dan 3 yang lain adalah untuk section kelas-kelas lain. Jadi saya akan create satu section yang pertama, iaitu pergi ke sebelah kanan, di bawah ini, toolbar ini, dan klik add section. Jadi sekarang cikgu ada 2 section, kita tambah sehingga 4 seperti yang saya beritahu tadi. Okay, jadi sekarang kita ada 4 dan perlu tambah satu lagi, yang kelima untuk butang menghantar kerja rumah. Okay, jadi keseluruhannya ada 5 section untuk 3 kelas. Jadi kita balik pada section yang pertama, iaitu yang saya sudah labelkan sebagai menghantar kerja rumah. Di sini cikgu kena labelkan ini sebagai section 1, iaitu bertujuan untuk menghantar kerja rumah. Okay, dan soalan yang pertama yang cikgu perlu letak adalah untuk kelas. Okay, klikkan bahagian kanan kalau cikgu tak tahu, pergi ke sebelah kanan dan klikkan add question. Soalan pertama adalah pilih kelas anda. Okay, supaya pelajar akan tahu memilih kelas dia sendiri. Okay, di sini cikgu perlu memilih drop down ataupun boleh juga multiple choice. Okay, saya kadang-kadang suka menggunakan sama ada multiple choice ataupun drop down. Jadi letaklah pilihan pertama itu kelas 1A. Okay, pilihan yang kedua kelas 1B. Pilihan yang ketiga kelas 1C. Jadi ini adalah 3 kelas yang akan menghantar kerja rumah kepada cikgu. Okay, letakkan sebagai required supaya soalan ini wajib dijawab oleh semua pelajar. Okay, dan memandangkan cikgu sudah ada 3 section, okay, cikgu kena label ke 3 section tersebut dahulu sebelum cikgu meneruskan kerja-kerja di sini. Section kedua kita labelkan sebagai kelas 1A, section ketiga adalah kelas 1B, dan section yang ketiga adalah kelas 1C. Dan yang terakhir ini, alang-alang kita sudah melabel, kita pergi kepada bahagian kelima. Okay, kita letak hantar kerja rumah. Okay, jadi sedikit penerangan. Ini adalah untuk senarai nama kelas 1A, ini adalah untuk senarai kelas 1B, dan ini adalah untuk senarai kelas 1C. Dan di bahagian akhir ini, hantar kerja rumah adalah lokasi di mana pelajar akan menghantar kerja rumah mereka nanti. Okay, jadi kita balik kepada yang pertama ini, kita sudah label 5 section, jadi sekarang kita nak linkkan section 1 ini kepada kelas masing-masing. Contohnya kelas 1A, dia akan terus pergi kepada kelas 1A, kelas 1B akan terus pergi kepada kelas 1B, dan apabila pelajar membuat pilihan kelas 1C, dia akan pergi kepada kelas 1C. Jadi untuk linkkan ke semua ini, kita pergi kepada bahagian bawah soalan itu lagi dan kita pilih
3 butang bawah kanan sebelah butang required itu, kita klikkan. Okay, dan kita ubah go to section based on answer. Klik bahagian ini dan cikgu akan perlu menukar jawapan kelas 1A. Apabila pelajar memilih kelas 1A, dia akan pergi kepada section 2, iaitu kelas 1A. Okay, cikgu perlu ubah ini. Kesemua ini perlu diubah mengikut kelas-kelasnya. Okay. Jadi saya sekarang sudah mengubah semua kelas ini untuk pergi kepada kelas seterusnya apabila pelajar memilih kelas mereka. Jadi apa yang berlaku nanti apabila pelajar memilih 1A, mereka akan terus dibawa kepada kelas 1A. Sama juga dengan 1B akan terus dibawa ke kelas 1B. Jadi tujuannya adalah untuk mengelakkan bercampur aduk lah, supaya mudah cikgu buat sorting. Dan saya terlupa nak beritahu tadi, kenapa kita letak kelas dahulu, supaya mudah sorting, supaya pelajar pun tak keliru. Okay. Jadi kita pergi pada section kedua. Section yang pertama ini sudah siap, tak perlu dikacau lagi. Kita pergi kepada section yang kedua, iaitu kelas 1A. Di kelas 1A ini kita kena klik dahulu sebelum kita buat apa-apa, dan baru kita pergi ke belah toolbar sebelah kanan dan klik add question. Okay. Add question ini adalah untuk meletak senarai nama. Jikalau saya suka meletak senarai nama. Okay. Nama pelajar. Jadi saya biasanya akan meletakkan multiple choice dan saya akan memastikan bahawa nama pelajar sudah diisi. Okay. Abu Ali. Okay. Tujuannya adalah supaya nama pelajar itu adalah standard. Pelajar ni kalau dia guna nama sendiri, kadang-kadang dia suka meletak nama glamour dia lah, dia suka letak nama pendek dia, jadi mengelirukan. Jadi saya suka dia letak nama full name dia. Jadi saya letak sendirilah. Saya letakkan sesudah isi, maka cuma perlu pilih. Dan ini pun saya letakkan sebagai required. Okay. Sekarang untuk kelas 1A ini, okay, kita bayangkan borang itu apabila sudah diisi nanti, mereka akan pergi kepada next section. Okay, kalau ikut borang ini di bawah, bahagian bawah ini, bila mereka klik sudah pilih nama, mereka perlu klik next. Dan mereka akan dibawa kepada next section. Kita tak mahu itu berlaku. Sebab kalau mereka klik next dan dia pergi pada next section, dia akan pergi pada kelas 1B. Jadi sepatutnya mereka langkah kelas 1B dan 1C dan terus kepada hantar kerja rumah. Jadi kita ubahkan bahagian bawah section 2 ini. After section 2 ini, kita tukarkan continue to next section. Kita ubah, klik pada continue next section dan pilih go to section 5. Klik pada go to section 5. Jadi apabila pelajar sudah memilih nama, dia perlu klik next. Dia akan terus dibawa kepada section 5, iaitu menghantar kerja rumah. Jadi itu yang kita perlu lakukan untuk section 2, 3 dan 4, iaitu untuk kelas-kelas lain lah. Jadi kita ulang balik apa yang kita buat pada kelas 1A tadi, kita ulang balik pada kelas section 2 untuk kelas 1B. Okay, perlu klik pada borang. Okay, add question. Nama pelajar. Okay, pilih multiple choice. Okay, letakkan sebagai required supaya pelajar mesti menjawab soalan. Dan kita tukarkan after section, pergi pada hantar kerja rumah, iaitu section 5. Okay, dan kita pergi pada section yang kelima. Sama juga, add question. Okay, nama pelajar. Dan kita letakkan multiple choice. Pilih lagi. Okay, dan letak required. Dan sama juga, ubahkan kepada section 5. Okay, jadi sekarang kita sudah siapkan 4 section di atas, iaitu untuk memilih kelas, memilih nama, okay, untuk setiap kelas yang berasingan, dan yang terakhir adalah untuk menghantar kerja rumah. Bahagian ini saya sudah beritahu dalam video cara menghantar kerja rumah dengan mudah yang anda boleh lihat di atas. Okay, tapi di sini saya ulang balik. Cikgu klik pada bahagian question ini. Okay, kalau tidak ada, cikgu add question seperti biasa pada toolbar sebelah kanan, dan cikgu pilihkan upload file ataupun file upload. Okay, di sini dia akan terus beritahu let respondents upload files to drive, bla 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 bla. Okay, cikgu bacalah. Dia cuma akan beritahu bahawa semua kerja rumah yang dihantar akan dimasukkan ke dalam Google Drive cikgu. Okay, jadi itu yang penting. Lepas tu cikgu klik continue dan cikgu buat setting untuk penghantaran kerja rumah. Iaitu di sini saya tajuk untuk soalan ini saya letakkan upload kerja rumah. Okay. Allow only specific files ini biasanya saya tak tick sebab saya tak kisah mereka hantar asalkan dihantar kerja rumah. Bilangan file saya letak biasanya 5 dan maksimum file adalah 10 MB.
Okay, boleh ubah kepada 100 kalau mahu, tapi 10 MB pun sudah memadai sebab kamera sekarang pun dia tak terlalu canggih lah. Tapi kalau cikgu tak nak pening-pening, senang 100 MB. Okay, tak boleh lebih daripada tu. Dan kita letak required, mesti dihantar supaya mereka memang akan upload. Kalau tak upload, tidak akan dapat menekan finish ataupun submit. Jadi itulah sudah siaplah borang kita untuk menghantar kerja rumah bagi banyak kelas. Okay, dalam kes ini 3 buah kelas. Jadi macam mana rupa borang ini? Okay, kita perlu share link kepada borang ini kepada pelajar. Apa yang cikgu perlu buat adalah pergi pada bahagian send dan klik link tersebut. Okay, klik yang seperti pautan ini ataupun macam chain ini, macam rantai, klik dan cikgu copy ini untuk diberikan kepada pelajar. Okay, kalau cikgu tak mahu pening, sebab pelajar biasanya akan tanya, cikgu saya tak boleh, kalau mereka tak gunakan delima, mereka tak boleh masuk borang ni. Jadi kalau cikgu tak mahu pening ataupun anda tak mahu pening, okay, pastikan bahawa anda tukar setting, pergi pada setting. Okay, di bahagian general itu terletak persoalan restrict to users of Ministry of Education. Okay, yang ini cikgu antikkan. Okay, supaya mana-mana orang yang tidak menggunakan email kementerian boleh masuk. Okay, dan save. Okay, lepas itu cikgu klikkan, baru cikgu klikkan send dan copy link tersebut. Okay, copy, dan selepas cikgu copykan, link inilah yang cikgu beri kepada pelajar untuk menghantar kerja rumah. Cikgu boleh gunakan link yang sama untuk semua kelas sebab cikgu dah masukkan 3 kelas di sini. Okay, kalau cikgu ada 5 kelas lah cikgu kena buat untuk dalam borang ini. Okay, jadi satu borang untuk semua kerja rumah yang cikgu ajar. Mudah saja. Jadi macam mana rupa borang tersebut? Cikgu klik pada, kita cuba buka. Okay, saya sudah copy tadi, jadi sekarang saya paste. Okay, ini adalah rupa borang tersebut. Bila pelajar masuk, dia akan lihat borang kita buat tadi. Okay, pilih kelas. Kalau saya pilih 1C. Okay, terus saya tekan next, dia akan automatik pergi kepada kelas 1C seperti yang dilihat pada borang ini. Okay, saya pilih nama dan saya tekan next. Dan di sini saya akan upload kerja rumah yang saya buat. Sama dalam bentuk gambar, dalam bentuk file, Microsoft Word dan sebagainya. Okay, pilihlah apa file yang nak di-uploadkan. Okay, mungkin dalam case ini saya nak uploadkan, saya tak ada gambar di sini. Saya uploadlah gambar ini. Okay, select. Okay, dan saya tekankan submit. Okay, apabila saya sudah siap menghantar kerja rumah, settle. Jadi saya akan, saya sebagai cikgu, ini untuk pelajar. Jadi apabila saya sebagai cikgu menyemak borang tersebut, saya akan lihat ada satu respons di sini. Cikgu klik pada bahagian respons, nampak satu respons. Saya sudah menghantar kerja rumah dan ianya dihantar pada kelas 1C. Okay, sudah nampak 1C menghantar. Okay, untuk melihat kerja rumah itu, saya boleh klik pada bahagian ini. Okay, klik saja dan saya akan nampak apa yang dihantar oleh pelajar tersebut. Okay, dia akan buka. Okay, dalam kes ini saya gunakan sijil degree saya lah. Okay, kalau cikgu nak tengok dalam folder kerja rumah yang dihantar, cikgu boleh klik bahagian ini, view folder. Klik pada view folder dan cikgu akan nampak terus file yang dihantar dan cikgu boleh buka. Ataupun satu lagi cara untuk melihat kerja rumah tersebut adalah cikgu klik pada bahagian atas ini, yang butang warna hijau untuk Excel. Klik bahagian ini dan dia akan minta nak buka spreadsheet baru. Biasanya kita tekan saja create. Okay, create. Dan dia akan buka satu borang dan cikgu boleh lihat kelas apa yang sudah isi, nama dia siapa, dan apakah yang sudah dihantar. Cikgu klik pada link ini dan dia akan buka semula kerja rumah tersebut. Dan yang paling bagus, tarikh hantar adalah disetkan, sudah dimasukkan. Jadi cikgu tak perlu risau bila dia hantar. Cikgu tahu dia lambat hantar ataupun awal hantar. Okey. Dan satu lagi yang sebelum saya lupa, cikgu boleh memberikan nama kepada borang ini. Klik di bahagian atas dan cikgu boleh tuliskan nama supaya tak keliru. Sama juga dengan borang, balik kepada borang tadi, cikgu letakkan di sini, letakkan apakah nama borang tersebut supaya cikgu tak keliru. Okey, jadi saya harap ini akan memudahkan cikgu lah. Dan kalau cikgu nak cek semua ini dalam Drive, tak nak masuk melalui cara ini, cikgu boleh terus pada Google Drive cikgu. Klik pada Google Drive. Okey, carikan yang ini, menghantar kerja rumah, responses. Okey, sama tajuk dengan file kita tadi. Okey, bukakan dan cikgu akan lihat upload kerja rumah. Okey, buka dan teralah semua file yang sudah diupload.
cara lebih mudah adalah menggunakan form lah. Pergi pada form tadi dan cikgu klik pada bahagian view folder di sini. Okey, itulah cara untuk membuat satu Google Forms untuk membolehkan banyak pelajar daripada pelbagai kelas untuk menghantar kerja rumah kepada cikgu dengan mudah. Saya harap tips yang saya berikan akan membantu cikgu. Jika ada komen ataupun jika ada cadangan untuk tutorial yang perlu saya buat, jangan malu, jangan segan, berikan kepada saya dalam Facebook saya ataupun dalam ruangan komen, dan saya harap tips saya ini membantu anda. Okey, selamat mencuba.